Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana, jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex Smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini tanpa membuang masa lagi. Semakin panas rakyat Malaysia, rakyat Sabah bercerita tentang PRN 17 Sabah. Pertama, parti komponen keluar daripada JRS, yaitu parti Kerajaan Negeri, pimpinan Haji Jinor, pengerusinya dan juga sebagai Ketua Menteri Sabah. STA keluar JRS, SAPP menyusul. Dan bila ini berlaku kepada JRS, ada yang kata kalau begini bukan DUN Sabah yang bubar, JRS yang bubar dulu. Nah, saudara-saudara, selain daripada itu, persoalan seterusnya pula berkaitan dengan PRN, tarik. Kita lihat ada poster palsu, kita lihat ada message daripada WhatsApp yang tular. Mereka kata akan bubar pada 3 Oktober, tapi sudah limpas 3 Oktober belum bubar pun. Nah, yang penting Ketua Menteri sudah umum, pembubaran DUN Sabah adalah sebelum 11 November. Jadi tidak mustahil untuk DUN Sabah bubar pada 10 November. Jadi bulan 10 ini kita masih ternanti-nanti. Belum ada pengumuman rasmi. So, saya ada buat survei. Tarik rasmi untuk tarik rasmi yang cantik untuk pembubaran DUN Sabah. Saya ada buat survei dan saya sudah menerima beberapa respon daripada netizen. Nah, oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda terapi imun transfer factor. Pada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit paru, sakit pinggang, kencing manis, diabetes, kolesterol darah tinggi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Terapi imun adalah selamat, halal, dan semula jadi. Kepada Anda di luar sana yang ingin mendapatkan tips dan nasihat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Saudara-saudara, persoalan pertama adalah berkaitan dengan PRN adalah adakah JRS yang bubar? Kedua, berkaitan dengan tarik PRN. Ketiga, berkaitan dengan skandal Rasau Sabah yang menjadi cerita paling panas di kalangan kepimpinan parti, bahkan kalangan pengulas-pengulas politik. Tidak kiralah yang profesional kah, yang di kampung-kampung kah, semua bercakap tentang isu rasuah berkaitan dengan skandal Rasau Sabah. Bagi saya, saudara-saudara, ini pendapat pribadi saya. Kalau benar adun-adun yang disebut, pemimpin-pemimpin yang disebut terlibat dengan rasuah, bagi saya mereka tidak lagi layak untuk bertanding PRN 17. Mereka perlu ditangkap. Sekiranya mereka bersalah. Itu pada pendapat saya. Kita tidak tahu kalau mereka bersalah atau tidak, karena kita menantikan keputusan yang sah. Bukan daripada cerita-cerita kedai kopi, kedai mamak, tapi kita mau keputusan yang benar, yang sahih daripada mahkamah. Nah, itu bagi saya. Oke, selepas itu berkaitan dengan PRN 17 Sabah pula, gabungan baru pula, spekulasi berkencang. Semakin ramai bercerita di seluruh Sabah. STA, SAPP sudah keluar daripada JRS. Adakah STA akan membentuk pakatan baru, mungkin bersama Warisan? Mungkin jalan solo, ataupun mungkin juga STA dan SAPP bentuk gabungan baru, pakatan baru. Nah, saudara-saudara, banyak kemungkinan.
Dan ada satu tajuk berita daripada rekan saya, dia timbulkan persoalan. Daripada rekan saya, dia tanya kepada netizen mengenai tajuk beritanya. Adakah PRN 17 Sabah dibatalkan? Tidak jadi untuk Dun Sabah bubar, PRN 17 extend. Tapi kita sudah tahu bahwa Dun Sabah bubar secara otomatis pada 11 November. So berkaitan semua ini, yang saya kata tadi, saya ada buat survei berkaitan tarik pembubaran Dun Sabah. Mana tarik resmi yang cantik? Pertama, saya tanya, pilihan pertama 10 Oktober, pilihan kedua 15 Oktober, pilihan ketiga 20 Oktober, pilihan keempat 28 Oktober. Dan mengikut peratusan, pilihan pertama 10 Oktober sebanyak 57% mendapat pilihan tertinggi. Dan 15 Oktober 13%, 20 Oktober 16%, 28 Oktober 14%. So, kepada Anda di luar sana, saudara-saudara, berkaitan semua persoalan yang saya timbulkan sebentar tadi, Anda rasa mana satu yang menjadi satu perkara yang sangat penting yang perlu diselesaikan secepat mungkin? Berkaitan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita mendengar kabar angin PAS ataupun daripada mulut Presiden Hadi Awang, artikel ataupun berita yang menyatakan pakatan sulit ataupun audio yang tular, ada kononnya perbualan antara pemimpin Bersatu dan juga pemimpin PAS, di mana keluar daripada mulut Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang memilih Hamzah jadi calon Perdana Menteri, tidak menyebut nama Muhyiddin. Bila audio ini ataupun artikel ini telah menjadi bualan netizen, saya terfikir adakah berita ini benar ataupun tidak. Kalau benar, kita mahu tahu sejauh mana kebenarannya. Setelah ada isu dalam Parti Bersatu yang kita dapat lihat pergolakan dalam kepimpinan Bersatu, mungkin ada yang memilih Muhyiddin yang jadi PM, tapi ada juga memilih Hamzah jadi PM kerana beliau ketua pembangkang. Selepas semua ini berlaku dalam PN, dalam Bersatu, dan juga dalam PAS, ada satu kenyataan terbaru Muhyiddin berkaitan dengan kerjasama, pembentukan kerjasama untuk menghadapi PRU 16. Wow. Oke, sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, masalah penyakit berulang, sakit pinggang, sakit bahu, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan apa saja masalah penyakit, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya ingin mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, apa maksud Muhyiddin? PN sedia terima parti lain atau bentuk kerjasama hadapi PRU 16. Adakah ini satu strategi ataupun satu taktik baru Muhyiddin untuk menyelamatkan diri beliau? Mungkinlah, pada pendapat saya mungkin ini salah satu strategi politik terbaru daripada Muhyiddin. PN sedia terima parti lain atau bentuk kerjasama hadapi PRU 16. Mungkinkah ini melibatkan isu di antara kepimpinan Bersatu sehingga Muhyiddin membuat keputusan ini? Adakah Muhyiddin sebagai pengerusi PN, walaupun sebagai Presiden Bersatu, walaupun dalam PN ahli parlimen wakil rakyat terramai terbanyak adalah daripada PAS, adakah pengerusi PN dengan kuasa Muhyiddin sebagai pengerusi PN, beliau boleh membuat keputusan ini? Adakah PAS menerima keputusan ini? Kalau PN benar-benar sedia untuk terima parti lain atau bentuk kerjasama bagi menghadapi PRU 16, adakah PN bersetuju sekiranya UMNO, PKR, DAP akan mengadakan hubungan ataupun gabungan baru bersama PN? Itulah menjadi persoalannya. Dan siapakah parti mungkin dalam kerajaan ataupun kuasa ketiga dalam negara yang mahu menyokong PN?
Ataupun sebenarnya PN ini dah nak berpecah, sebab itulah Muhyiddin buat keputusan begini. Mungkinlah, saya pun tidak tahu. Jadi persoalan seterusnya, bila Muhyiddin sudah membuat kenyataan begini, PN sedia terima parti lain, atau bentuk kerjasama hadapi PRU16. Jadi maksudnya, siapapun juga parti yang ingin bersama-sama PN, diterima oleh PN. Jadi bayangkan kalau ada UMNO ataupun daripada PKR, Amanah, DAP akan menyokong PN. Adakah mereka boleh membentuk satu gabungan baru? PN bersedia menjalin pakatan pilihan raya dengan mana-mana parti politik yang bersedia kerjasama dengan gabungan itu menjelang PRU 16. Muhyiddin berkata langkah itu boleh dilaksanakan sama ada melalui penyertaan rasmi ke PN atau melalui kerjasama longgar dalam bentuk pakatan pilihan raya. Mungkinkah PH dan PN boleh bentuk satu gabungan baru? Bayangkan kalau PH dan PN, mungkin Anwar jadi PM dan timbalan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Itu saya rasa tidak mustahil juga. Kalau mereka berminat, menurut artikel ini, mereka ada dua cara. Satu, mereka menyertai PN menjadi komponen gabungan. Sekarang kita ada 4 komponen. Bersatu pas gerakan MIPP. Sekiranya semua parti komponen setuju, akan ada tambahan parti baru menyertai PN. Pakatan pilihan raya pula bermaksud mereka bukan sebahagian PN, tapi mereka bekerja sama bersama dengan PN. Berkaitan isu ini, apa komen Anda?